Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, saya ada menerima soalan bagaimana nak aplikasikan psikometri kecerdasan pelbagai di dalam PDPC. Baiklah, untuk menjawab persoalan tersebut, izinkan saya share ataupun kongsikan bagaimana cara untuk mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam PDPC. Okey, untuk pengetahuan semua, ada 9 kecerdasan pelbagai murid. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan visual ruang. Yang ketiga, kecerdasan logik matematik. Yang keempat, kecerdasan muzik. Yang kelima, kecerdasan naturalist. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kelapan, kecerdasan eksistensial. Dan yang kesembilan, kecerdasan kinestetik. Okey, apakah rasional kita nak aplikasikan teori kecerdasan pelbagai murid ini? Sebenarnya tujuan rasionalnya adalah untuk meningkatkan potensi murid, meningkatkan self-esteem murid, keyakinan murid, level confident murid, kreativiti dan motivasi dirinya. Okey. Seterusnya kita lihat pentaksiran psikometrik. Kat sini ada 3, iaitu IKP adalah inventari kecerdasan pelbagai yang ada 9 kecerdasan tadi. Okey, seterusnya yang kedua, IMK, inventari minat kerjaya, di mana kita ada 6 minat kerjaya dekat situ: realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan konvensional. Dan yang terakhir di sini adalah inventari trait personality yang akan memberi pengukuran dari segi kreativiti, kepelbagaian, wawasan dan resilient. Okey, bagaimana kita nak melaksanakan PDP dengan kecerdasan pelbagai? Yang pertama ialah kita kena mengenal pasti dulu kekuatan individu pelajar tersebut. Apakah kecerdasan yang ada pada pelajar tersebut? Kemudian bila kita dah tahu apa kekuatan pelajar tersebut, kita bolehlah menggunakan aktiviti yang boleh menarik perhatian murid tersebut untuk belajar berdasarkan kecerdasan yang ada pada diri pelajar tersebut. Okey. Dalam skor inventari kecerdasan pelbagai, sekiranya dia dapat 75 ke atas, maka skor itu dikategorikan sebagai skor yang tinggi. Kalau 50 hingga 74, dia berada di skor sederhana. Manakala 49 dan ke bawah dikategorikan sebagai skor rendah. Okey, mari kita lihat kecerdasan yang pertama, iaitu kecerdasan verbal linguistik. Okey, biasanya budak yang verbal linguistik ni, dia kelebihannya ialah dari segi bahasa, verbal, percakapannya, kemahiran bertulisnya. Dia boleh berkomunikasi dengan lancar. Kemudian dia boleh rakam suara dia sendiri, dia boleh dengar suara dia sendiri untuk tengok sebutan intonasi tersebut, dan dia juga boleh mengajar kawan-kawan dia, dia boleh bercerita dengan kawan-kawan dia, dia boleh menghasilkan penulisan yang kreatif, dia ada kemahiran hebat. Okey. So murid tersebut yang ada kecerdasan linguistik ni, dia suka macam aktiviti teka-teki, teka silang kata ke, membaca, menulis, permainan yang melibatkan bahasa, puisi dan sebagainya. So, bila kita dah tahu murid ini minat dari segi bahasa, kelebihannya dari segi
linguistik, bahasa, verbal, maka aktiviti yang dicadangkan untuk murid tersebut adalah seperti tugasan yang melibatkan pembacaan, penulisan, buat syarahan ke, debat ke, permainan teka silang kata, mencari perkataan yang tersembunyi ke. Galakkan murid ini bermain dengan kata-kata, kiasan ke. Dia boleh bercerita menggunakan imajinasi. Kecerdasan yang kedua ialah kecerdasan visual ruang. Keistimewaan murid ini adalah dia boleh menggunakan imajinasinya yang tinggi terhadap ruang yang dia perhatikan. Dia banyak idea-idea yang kreatif, dia suka pada gambar, dia suka pada graf, video yang dia boleh lihat. Visual ruang dia banyak menggunakan mata. So dia kelebihannya dia tengok suka ruang, video ke, graf ke, gambar. So dia boleh mereka model 3D. Dia boleh jika dia balik, dia boleh gambarkan apa yang cikgu tu cakap. Seterusnya murid ini dia kalau dia duduk dan diam pun dia akan menconteng-conteng, melukis ke, mewarna ke, ataupun membuat gambaran 3D sesuatu ke. Dia suka tengok peta. Kemahiran dia lebih kepada mata. Dia nampak visual ruang tu. Dia boleh selesaikan jigsaw puzzle dengan cepat sebab kelebihan dia pada visual, apa yang dia nampak, apa yang dia lihat. So walaupun puzzle tu berterabur, dia dah dapat bayangkan, ini sebenarnya gambar pemandangan di tepi pantai contohnya. So dia dah tahu dah lokasi kepingan-kepingan puzzle tersebut perlu diletakkan di mana. Untuk murid yang ada kecerdasan visual ni, aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti yang melibatkan bacaan juga, penulisan, boleh buat ucapan, syarahan juga, debat, teka silang kata, mencari perkataan, bermainan dengan kata-kata peribahasa, kiasan, boleh berimajinasi. Kalau sejarah tu dia boleh bayangkan bagaimana situasi ketika itu. Macam itulah. Dia boleh melakar peta, buat garis masa ke. Dia boleh buat daripada video tu, dia boleh membuat rumusan tentang video tersebut, filem ke. Seterusnya ialah kecerdasan logik matematik. Murid ini dia ada kemahiran mentafsir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nombor. Biasanya kemahiran murid ni mungkin contohnya dia mengira jumlah pembelian yang mak dia pesan suruh beli barang ke, mungkin nak bayar barang yang dibeli. Dia melibatkan nombor. Biasanya pelajar ni dia tak kira lah nombor tu dalam bentuk jam ke, duit ke, asalkan dia berjumpa dengan nombor. Kelebihannya ialah bermain dengan nombor. Dia banyak tanya kenapa kawan ni buat jadi, kenapa dia buat tak jadi. Macam tu contohlah. Dia akan membuat sesuatu tu dalam menyelesaikan masalah, dia nak yang tepat sahaja biasanya. Dia suka buat sesuatu tu biar tepat je kiraannya. Cadangan untuk pelajar ini adalah seperti buat peta item ke, buat permainan yang melibatkan strategi, macam mana nak perang contohnya kan. Main game ada strategi berperang, contohnya begitu. Lepas tu dia boleh melibatkan sesuatu objek yang konkret yang boleh dipegang, contohnya menyusun blok ke. Lepas tu buat dalam bentuk graf, kemudian buat garis masa ke. Itulah
dia boleh memahami kronologi sejarah perjalanan cerita sejarah tersebut ke. Okay. Untuk kecerdasan yang seterusnya ialah kecerdasan muzik. Murid ini dia ada kelebihan dalam bidang muzik. Okay, dia boleh, kemahiran dia di telinga. Dia boleh mengecam, membezakan bunyi dengan tepat. Okay, ataupun dia boleh mencipta lagu ke, muzik ke. Okay. Kemudian dia suka menyanyi dengan kawan-kawan. Seorang-seorang pun dia suka menyanyi. Okay, dia banyak habiskan masa dengan dengar lagu, menyanyi. Dia sangat peka kepada bunyi. So, kelebihan dia di telinga. Okay. Dia juga akan memadankan perasaan dia dengan muzik. Ritma, intonasi. Okay. Dia boleh aplikasikan lagu tu dalam dia punya teknik penghafalan. Kalau dia boleh guna, dia boleh cepat hafal. Kalau dia ubah apa benda yang dia nak hafal tu dalam bentuk lagu. Okay, so murid seperti ini, cadangan aktiviti adalah tukarkan dalam bentuk lirik lagu ke, dia ubah swag asalkan ada kaitan dengan muzik, buat lakonan ke. Okay, masa tengah belajar tu ada elemen-elemen muzik sikit. Dia sukalah budak macam ni. Okay. Seterusnya ialah kecerdasan naturalis. Okay. Pelajar ini dia peka kepada alam sekitar, flora, fauna. Okay. Dia lebih memerhatikan kitaran hidup, sesuatu serangga ke, haiwan ke. Dia akan memerhati keadaan sekeliling. Senang cakap, dia suka tengok flora dan fauna. Okay. Dia banyak suka habiskan masa di luar. Okay. Tengok pokok-pokok ke, tengok haiwan ke. Dia suka tengok alam semula jadi. Okay. So, cadangan aktiviti untuk buku ni ialah buat aktiviti di luar bilik darjah. Sesekali tu bawalah aktiviti di luar bilik darjah. Dia nampak suasana flora dan fauna di luar bilik darjah. Tak adalah duduk dalam kelas sahaja. Okay. Seterusnya adalah kecerdasan kinestetik. Kinestetik ialah kebolehan dia menggunakan anggota badan dia dalam menyelesaikan masalah. Okay, contohnya dia boleh bantu kemas kelas, dia boleh hands on kelebihan dia di tangan anggota badan. Okay. Dia suka aktiviti yang bergerak, tak duduk diam. Kalau dia dalam kelas, dia ni suka merayu-rayu dalam kelas, tak boleh duduk tempat dia sahaja, mesti pergi tempat kawan dia. Okay. Kemudian dia banyak guna non-verbal, pergerakan tangan, bahasa badan. Okay. Dia sesuai macam aktiviti macam melibatkan sentuhan. Kalau cikgu nak buat aktiviti dengan dia, libatkan aktiviti yang menggunakan anggota badan dia, sentuhan, benda yang dia boleh pegang, aktiviti yang ada pergerakan, berlakon ke. Lepas tu asalkan dia bergerak, dia memang kinestetik ni budak yang tak boleh duduk statik diam je, tak boleh. Okay. Kelebihan dia hands on, kerja tangan dia. Okay. Kecerdasan interpersonal adalah di mana murid ini dia ada kemahiran untuk berkomunikasi dengan orang lain, macam mana nak bina hubungan, jaga hubungan dengan rakan-rakan. Okay. Dia boleh membina kepercayaan orang lain. Okay. Lepas tu dia aktiviti yang grouping, dia pakar. Dia memang suka aktiviti grouping, kerjasama dalam kumpulan tu. Okay. Dia boleh main role play. Okay. Dia memang suka berkawan, tak boleh hidup tanpa kawan. Orang pelajar yang interpersonal ni pergi mana-mana, pergi
toilet nak kawan, pergi hantar buku mesti ada kawan. Okay, dia boleh jadi orang perantara. Okay, dia juga dia mudah empati kepada orang lain. Dia boleh bekerjasama dalam kumpulan. So aktiviti untuk pelajar yang interpersonal ni bolehlah buat aktiviti grouping supaya dia sukalah aktiviti dalam kumpulan tu. Okey, buat dia sebagai guru muda, ajar kepada kawan-kawan yang lain ke, buat aktiviti sumbang saran untuk selesaikan masalah. Okey, dia boleh two-way communication dengan kawan-kawan dia. Dia suka macam tu. Okey, kali ini kecerdasan intrapersonal. Tadi interpersonal, ini intrapersonal. Intrapersonal ialah dia dengan diri dia sendiri. Dia dengan diri dia. Dia suka buat fotograf ke tentang diri dia. Dia suka duduk bersendirian, mengelamun sorang-sorang, berangan ke. Okey. Dia suka macam buat diary. Kalau kita dulu-dulu diary lah. Okay. Kemudian dia suka berkaitan dengan emosi, kontrol emosi diri dia sendiri. Dia suka mendalami, mendekati diri dia sendiri. So dia pun belajar melalui pemerhatian dan mendengar. Okay. So cadangan untuk aktiviti murid ini adalah bagi dia ruang belajar sendiri. Dia tak suka aktiviti grouping. Dia lone ranger. Okey. Kemudian maksudnya dia buat untuk diri dia sendiri saja. Dia tak pandai nak mengajar orang. Dia dapat untuk diri dia sendiri saja. Okey. Kemudian dia boleh buat aktiviti macam buat laporan, refleksi untuk pelajar yang ada kemahiran intrapersonal. Okay. Seterusnya ialah kecerdasan eksistensial. Eksistensial ni dia adalah macam kalau dia buat sesuatu tu, dia fikir baik dulu, dia berkaitan dengan agama, dia fikir dosa pahala. Okey. Dia bila dia buat pendapat ke, dia akan fikir baik dulu soal agama. Dia akan menghargai persekitaran yang ada, dia hormat orang lain, dia lebih bersopan santun. Okay, dia macam suka mencari makna dalam kehidupan diri dia. Okay, dia kaitkan pengalaman yang lepas yang pernah dilaluinya. Okay, dia boleh lihat adat budaya orang lain. Okay, dia boleh berhubung dengan orang lain. Dia suka libatkan aktiviti dalam sosial ke, politik ke. Okay. Dia komitmen dia tinggi terhadap kesihatan dan kesejahteraan. So aktiviti untuk murid-murid seperti ini ialah kita buat sesi sumbang saran, perbincangan yang boleh menjana minda dia. Okay. Bagi buat kajian kes ke, aktiviti yang membaca, menulis, melukis, puisi. Okey. Okey, bila kita lihat kecerdasan berbagai itu, kita juga akan kaitkan dengan otak kiri dan otak kanan. Okey. Biasanya kalau otak kiri dia akan berfikir secara turutan, satu persatu, step by step. Dia akan menganalisa secara terperinci, berfikiran secara logik, banyak menggunakan matematik, bahasa, lisan dan fakta. Senang cakap, otak kiri ni dia macam benda yang lurus, baik je. Okay, dia kalau lagu, dia lebih kepada menghafal lirik lagu. Okay, dia nak benda yang fakta, yang ada rasional. Otak kiri ni. Kalau otak kanan, dia lebih kepada macam artistik sikit, mencari ilham, kreatif, menggunakan imajinasi, bersifat subjektif.
dia non-verbal, memahami secara bukan lisan, lebih kepada emosi. Dia berfikir tu banyak menggunakan gambaran. Okey, kalau kiri tadi hafal lagu, kanan dia akan menghafal rentak irama lagu. Sebab tu mudah, senang nak hafal lagu sebab dia guna otak kiri dan otak kanan. Kiri dia hafal lirik, kanan dia hafal rentak lagu tersebut. Okey. Okey, apa kaitan otak kiri dengan kanan dengan IKP yang kita telah jelaskan secara detail tadi? Otak kiri tu orang yang ada kemahiran naturalist, logik matematik, intrapersonal, diri dia kan dia banyak menakul berfikir, linguistik. Kalau otak kanan dia verbal linguistik juga, ada kinestetik, visual ruang sebab dia artistik kan, interpersonal, bermain dengan emosi, existential tadi, dan music. Okey, biasanya cadangan untuk orang yang banyak berada di otak kiri, kita boleh bagi dia ruang untuk dia belajar sendiri sebab dia intrapersonal tadi kan, dia suka duduk sorang-sorang fikir untuk diri dia. Okey, kemudian dia boleh juga mendapatkan maklum balas daripada orang lain. Okey, dia boleh buat laporan, refleksi, lebih kepada intrapersonal punya style tadi. Okey, buat pembelajaran luar bilik darjah. Okey, lepas tu dia buat melibatkan tumbuh-tumbuhan, alam flora. Okey, 400 ke, dia boleh reka bentuk, buat peta acting, lepas tu buat garis masa ke, susun idea mengikut turutan. Okey, kalau sejarah tu cerita tu mengikut kronologi dia. Okey, kalau otak kanan ni dia kan lebih artistik, so bolehlah buat sumbang saran, perbincangan, buat kajian kes, membaca, menulis, melukis, berpuisi, aktiviti berkumpulan sebab dia interpersonal otak kanan ni. Buat guru muda ke. Okey, aktiviti yang kinestetik kan, yang ada sentuhan, yang ada pergerakan, role play, okey, berlakon ke, bina model ke, buat lirik lagu sebab dia artistik kan, menyanyi, ada muzik, membaca, menulis, permainan yang melibatkan terkesilang kata, imajinasi dia, bayangkan cerita dalam sejarah tersebut, buat peta. Okey, tengok video, lepas tu ceritakan, buat rumusan daripada video ataupun filem ke. Okey, kemudian boleh berdebat, permainan bahasa, penceritaan, macam tu. Okey, bila kita mari kita tengok apa yang ada dalam profil DTP pula. Okey, psikometri murid DTP untuk sekolah kita. Ini nama-nama murid DTP kita. Ada asalnya ada 39 orang, tapi tolak 2 sebab satu dah pindah dan satu berhenti. Okey, bila kita tengok profil yang saya bagi dalam bentuk soft copy tu, kita lihat IMK dia, kita lihat IKP dia, kita juga lihat trait personality dia. Okey, kalau IMK, kita akan lihat apakah 3 mata Holland, iaitu 3 yang tertinggi. Contoh dekat sini, Dina ni dia punya 3 mata Holland. Yang pertama ialah social, kedua conventional, ketiga enterprising. Social ni orang yang macam interpersonal tadi, tak mesti bekerja dengan manusia, tak boleh seorang-seorang, kawan adalah segala-galanya dalam hidup dia, tak boleh hidup tanpa kawan. Okey, cari
kerja pun kerja dengan manusia macam tu. Kalau konvensional dia macam kecerdasan matematik tadi, dia suka nombor, dia adalah pengikut yang setia. Okey, dia buat kerja teratur je. Okey, kalau enterprising ni dia macam Mail Pipin, nampak semua benda dia jadi duit. Buat kerja, fikirkan keuntungan pada diri dia baru dia nak buat. Kalau tak ada keuntungan untuk diri dia, dia tak buat. So kejayaan sesuai untuk dia macam peguam, ahli politik, dia boleh menjadi ketua. Kalau nak jadi ketua, boleh cari yang enterprising. Okay. Kemudian yang IKP, kita tengok yang mendapat skor tertinggi tadi, yang saya kata 75 ke atas. So dekat sini paling tinggi untuk darjah ini ialah 100 di existential. Maknanya dia berfikiran secara holistik. Buat sesuatu, dia fikir baik buruk, dia fikir dosa pahala macam tu. Kemudian seterusnya dia kelebihan dia dekat muzik. So dia suka belajar sambil dengar muzik, dia suka menyanyi, okey, berlakon ke, dia lebih kepada muzik. Seterusnya ialah naturalist. Kalau belajar naturalist ni, bolehlah kita bawa dia belajar di luar bilik darjah, tengok alam flora dan fauna. Sesekali kita buat dekat pondok-pondok ke, kawasan terbuka. Okey. Kemudian seterusnya ialah kita lihat dia ada intrapersonal. Ada masa dia akan duduk sorang-sorang, menyendiri, tak suka diganggu. Dia bolehlah bagi dia belajar sendiri, buat laporan ke, macam tu. Tapi ada masanya budak ni dia suka pula orang ramai. Dia ada tengok masa. Dia ada pula boleh buat grouping. Kalau interpersonal ni kan hubungan dengan kawan-kawan kan, dia tak boleh hidup tanpa kawan tadi, dia menjaga hubungan baik dengan kawan. So bolehlah buat teamwork, kerja-kerja berkumpulan. Okay. Untuk trait personality, kita tengok pula yang markah contohnya kepelbagaian dia 80. Kepelbagaian ni maksudnya dia tak suka buat benda yang sama je setiap hari. Dia suka benda yang berubah-ubah. Contohnya kalau susunan perabot di rumah, mungkin minggu ni dia susun macam ni, minggu depan dia susun cara lain. Macam tu juga dia belajar. Dia tak suka belajar style yang sama je. Dia suka ada something new, benda-benda yang baru. Okay. Seterusnya resilient. Resilient ni tahap kekuatan pelajar tersebut menghadapi dugaan ataupun cabaran dalam menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberi. Kalau maknanya 80, tinggilah, daya tahan dia kuat, dia boleh menghadapi dugaan dan cabaran dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Okay. Kemudian wawasan pun 80, berarti dia ada wawasan dalam diri dia, ada matlamat dalam diri dia. Kreativiti dekat sini sederhana, 60. Dia tak adalah kreatif sangat. Okay. Macam itulah cara kita nak lihat profil murid dikaitkan dengan IKP, kecerdasan pelbagai tadi. Saya harap apa yang telah saya serangkan sebentar tadi dapat membantu memberi idea kepada rakan-rakan guru menggunakan kecerdasan pelbagai semasa mengajar dalam kelas. Sekian saja.